Assalamualaikum, Mama. Ya Allah, Yani. Waalaikumsalam. Ya Allah, Yani. Mama sihat? Alhamdulillah. Ya Allah, Yani. Yani puas kita orang cakap Yani selama ni. Minta maaf, Ma. Yani tak tahu pula Mama cari Yani. Saya pun cari awak hari ini. Saya pernah cari awak dekat sini. Puas saya cari awak tapi tak jumpa pun awak. Tak apalah, Azlan. Kita kan dah berpisah dengan cara baik. Ni bukannya bekas suami Yani ke? Allahu Akbar. Kecil je dunia ni kan. Pusing-pusing jumpa balik. Adik sama adik, akak sama abang. Okey, itu tadi sedikit sebanyak klip daripada drama Segenap Takdir lakonan Nizam Zaidi, Siti Khadijah Halim dan juga Zara Zia yang saya kira sebenarnya sangat-sangat bertepatan dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu bercerai kasih, berpisah tiada. Ya, betul. Dan hari ini, Yana, kita bukan nak mengungkit kisah yang lama, orang yang dah bercerai dan sebagainya. Tapi kita nak bawakan kisah inspirasi dua orang individu yang sudah pun berada di studio kita. Seorang ni kalau di mana jua beliau berada, tempat tu akan ceria, sentiasa ceria. Kita bersama dengan Datuk Syafwan. Terima kasih. Macam Ustaz lawa tak baju, Ustaz. Orang lawa, Ustaz tengok kening dia, tengok kening dia. Dia cantik. Bahaya. Ada suami belum ni? Sudah, Datuk. Ya, Saya dah ada seorang anak. Ustaz dah dapat satu boleh 4 kotak ni kan. Dan di sebelahnya kita bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah. Sihat, Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Okey, memang hari ini saya dah tahu vibe di WHI walaupun dia macam emo-emo sikit tetapi pastinya akan bertenaga. Okey, baik. Sugi, Ustaz, Datuk, sebelum kita mulakan perbincangan kita, saya nak baca salah satu komen oleh rakan kita di Facebook yang sebenarnya sememangnya penonton setia Wanita Hari Ini. Komen oleh Halijah Hanif yang berkata, "Salam Isnin Wanita Hari Ini." Isnin. "Moga ceria-ceria selalu. Jangan seksa jiwa anak-anak selepas berlaku perceraian. Jika bermusuh akan menjadi role model pada anak-anak nanti. Apa kata masih terus berbaik. Anggap je jodoh tak panjang walaupun melukakan." Exactly. Oh, exactly terus. Ya, exactly. Datuk, Ustaz, kita tahu dalam konteks rumah tangga memang tidak ada pasangan yang nak bercerai. Betul tak? Tetapi ini yang berlaku mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya pasangan itu sendiri yang tahu. I tell macam lah, in any marriage, orang putih kata, there are risiko. Okay. Orang kata, it's a gamble lah. You either go out this side, on this side, or kita duduk tengah and then tak tahu kiri kanan and then kita dirundungi dengan berbagai masalah. Because we simply cannot get out of that problem. Betul. But some people have ketahanan diri yang kuat, would stay on in the marriage to save the marriage for the sake of the children, for the sake ni, and live for the rest of their life macam tu. I've seen that. Some pula yang tak tahan, tergugat dengan apa semua, like, I want to break away, which is fine also. That's why dalam Islam ada penceraian dan apa semua kan. So in that true sense, kita kena faham yang sudah tu sudah. Kenapa yang kita nak continue to live on ni lebih penting. Masa depan, that's future. why kita kena jaga silaturahim tu. Tuhan berpesan kan, nanti Ustaz cerita lah pasal ni semua kan. Pada saya, I don't believe in hating people. Macam orang putih katakan, when you hate someone, it destroy you. Betul. Bila kita benci orang tu, kita geram, kita marah, kita akan buat macam-macam. Kenapa? Dendam. So that's not good. Jadi kita tak nak. So I want to be a happy person. So how can I be happy if I have all this on my shoulder, if I have all this issue trapped dalam diri saya? So meaning, I have to find solution to let go. And there's nothing that you can do hari ni that can change anything of the past. Because people, orang yang hidup together ni, masing-masing berkahwin dan jumpa jodoh bagaimana. Kadang kita duduk dengan orang, kita akan nampak segala apa benda yang tak elok tak ni. Masa bercinta, semua wangi. Ustaz kentut pun wangi. Darling, I love you lah, kentut pun kan. Sihat. Tapi lepas tu, macam-macam. But this is life. This is human being. We are never perfect. But the thing here is, dah lepas-lepas, everyone deserve to be happy. So let go. Jalan. Let go. Datuk Syafwan, kita nak bertanya juga. Datuk Syafwan, ramai
dalam kalangan mereka yang menonton sekarang ni tahu yang Datuk Chef Wan telah menjaga kebajikan arwah bekas isteri Chef Wan, Chef kan. Dan adakah Datuk melakukan itu sebab tadi Datuk mengatakan yang there are a lot of things that were trapped inside you. Adakah sebab ingin menghilangkan rasa itu ataupun rasa tanggungjawab pada isteri sebab arwah juga merupakan ibu kepada anak-anak Datuk Chef, ataupun Datuk Chef rasa ia memberikan kegembiraan bila membantu arwah? Okay, to be perfectly honest kan, di dalam setiap penceraian tu there bound to be guilt. Okay. Kan? Because some kita terima guilt tu much later, some kita can address this ketika tu, and some you might not even be able to address and you might not even understand how benda terjadi. But again, you know, bila kita muda, and as you know nowadays ramai orang berkahwin kan, kejap-sekejap hilang sabar, tak tahan apa, you know, kita kahwin muda because kita ni lack maturity. Jadi saya orang kata jangan kahwin awal-awal. Kematangan dia kurang. Kematangan tu tak ada. Kena kahwin, kena ada tanggungjawab, kena kerja, kena tahu apa dia nak buat balik duit, Datuk nak bagi macam tunjuk kat nafkah, saya je, nak bukan, bagi nafkah, nak bagi isteri kan, apa semua, bukan makan hasil bini and all kinds of thing kan. But these days orang pandang pada luaran. Cantik je lawa, mak mertua ke pak mertua nampak menantu cantik ke, kaya ke apa benda, terus jodohkan. Tapi they don't know budak-budak ni yang whether they can live together, whether dia orang tahan bila kadang melalui cabaran, kadang-kadang macam COVID, duit tak ada, benda apa, so kepala jadi semak. So when those things happen, you know, the first thing of course I had the guilt. But then I begin to understand, you know, what is the problem. Because macam for me it's because of jealousy, you know, nothing to do with me, you know, having affair ke apa, none of that stuff. But I understand, you know, because I was orang kata too kind, too nice to her, apa nak semua bagi. So dia sayang saya sampai dia takut kehilangan saya. And that happened. So bila saya ni pula very flamboyant, jual MW, jual Avon, bergaul-gaul dengan orang semua, tapi menyaga kan. Tapi some woman pula rasa macam, you know, dia macam rasa macam takut kehilangan saya. Kerana orang ramai semua tengok suka saya. And all that lah. Jadi as a wife dia rasa tergugat. So tak nak saya buat tu, tak nak buat ni semua. So dikongkong tak boleh. So, and I felt lemas because bukan buat benda jahat, mendatangkan rezeki kan. So in the end I said I cannot live with someone with that kind of attitude. So I divorced her. But after a few years after that, you know, the penyesalan menyesal tu datang. Kerana I fikir I wish I had the strength because she's such a good person, my ex-wife. You know, tak ada benda yang saya nak burukkan dia. She's a good wife, she's a good, tapi yang tak tahan tu je. Tapi saya pula tak tahan kan. So jadi bila saya kata menyesal tadi, yang itu satu. Tapi saya lakukan, saya kata I'm going to forget about the past. But no, what is more important ni ialah welfare anak. How are you going to do this, Chef Wan? Okay, dia nak sangat jaga anak, ambil jaga anak. So what can you do? She's never worked in her life. Can you provide her duit? Takkan nak bagi isteri kita kerja kilang, bawa bas ke, kerja rumah orang jadi amal kan, tak sampai hati kan. So I'm not that kind of person. So I say okay, I'm going to provide you rumah, bagi you setiap bulan allowance berapa ribu, you know, and then that's duit makan, everything all taken care. So I felt like, you know, the only difference is you tak duduk satu rumah I. I send her pergi haji, pergi umrah, pergi overseas, pergi holiday with kawan-kawan. She travel all over Europe, holiday dengan my mother. So I did what I need to do to make her happy. Because at the end of the day, you must understand, bila anak kita ni susah, anak kita ni menangis, anak kita dapat efek penceraian ni kan, is kesian tau. I bagi contoh masa dulu anak pergi sekolah kan, anak-anak datang cerita, Pa, thank you lah belikan basikal dan buku-buku sekolah my classmate. Sebab banyak classmate I kan dah bercerai, bapak tak bagi duit buku. Bapak yang jalan kaki, Pa, I kata okay, I go buy the bicycle for the kids. I belikan bicycle, hantarkan ni. So everybody so happy that bapa tolong dia orang. Ini anak bercerai. So kita fikir anak kita in that shoe. But then a lot of men these days tak fikir that. Kan orang yang ada duit pun, gaji berjuta-juta pun, menyaga pun, sampai pergi turun naik mahkamah sebab nak bergaduh, nak bagi anak tu sekian-sekian banyak. Like, come on. You can have all that money, you can have all the luxury in the world. And are you telling me is that all you nak bagi anak you? Kan? I mean, it doesn't just justify for today punya orang kata ekonomi and all that kan. So that's why I didn't understand why people need to fight. Kita ni bagi tak cukup. Boleh tanya lagi, kau rumah ni nak buat apa, nak tukar lansir, kau nak ni kan. Dan Datuk, orang kata zaman sekarang punya ayat yang selalu guna adalah benda boleh bincang. Buat apa nak gaduh. As I said, be kind. Betul, be kind. Be kind. Like I said, hatred destroy. You destroy the world, like the war, peperangan. Destroy everything. But when you have kindness, compassion, empathy,
and love for another human being, it remains there. Betul. It remains there forever. Betul. Dan Compassion, ini empathy and love. Yeah, dan that's very ini yang important. membuatkan Datuk Chef Wan menjaga, menafkahi dan orang Menjaga kata menyantungi kebajikan. bekas isteri 33 tahun sehingga ke akhir hayat beliau pun begitu. Dan Okay, over to Ustaz. I have spoken enough. okey. Dan Ustaz Kan salah Jazlan, pula buat talk show ni kan. Macam I pun talk show pula kan. Zip. mungkin Ustaz Jazlan pula boleh berkongsi cerita yang mana Ustaz Jazlan pun telah kehilangan arwah isteri Hajah Suhaili 9 tahun yang lalu disebabkan oleh brain tumor. Okey, dan kemudian sudah pun berkahwin 4 tahun, alhamdulillah, mempunyai seorang cahaya mata, tahniah. Okey, tetapi bagaimana sebenarnya orang kata separuh jiwa tu sebenarnya masih lagi bersama dengan arwah isteri. Bagaimana sebenarnya Ustaz melihat orang kata walaupun tidak kisahlah bercerai hidup ke mati ke, tetapi rasa kasih sayang itu masih lagi ada, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sengketa Yuaina yang saya kasihi, saya hormati Datuk Chef Wan. Banyak di percakapan tu kalau saya tengok banyak dia dah bagi kita dapat ilmu. Baik, kalau kita lihat dan apa yang saya perhatikan dalam hidup saya ni sebenarnya satu je. Saya berpegang kepada jodoh ni dan dijodohkan ni ialah daripada Allah. Satu. Makna jodoh ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Bila sebut jodoh anugerah ni, Allah Ta'ala ni bagi kita tak tahu berapa masa. Rupanya Allah bagi saya jodoh dengan arwah isteri saya yang diuji dengan apa? Dengan sangat baik dengan saya itu. Allah jodohkan 20 tahun je tu. 20 tahun je. Dan Allah ambil sekelip mata. Bila Allah ambil sekelip mata, saya tak boleh kata apa. Anak-anak tak boleh kata apa. Bukan saya jaga dia waktu sakit yang panjang. Tak, dalam masa 3 minggu dia pergi. Jadi kita rasa memang separuh. Ini tak boleh borong diri lah. Separuh kita punya jiwa ni hilang. Dan alhamdulillah bila sebut tentang jodoh ni juga dalam 3 tahun lebih tu anak saya dengan siapa berusaha Allah ganti yang baru. Dan saya berterima kasih juga sebab Allah bersyukur dan berterima kasih pada isteri saya sekarang dia memahami keadaan saya. Itu yang paling penting. Sebab saya tak perlu bohong diri saya dan saya suka kata-kata isteri saya sekarang apa? Dia kata arwah Kak Ai, cuma Kak Ai kan sangat baik. Saya kalau dapat saya nak mimpi nak tanya macam mana kebaikan tu. Macam sekali. Sebab isteri saya sekarang baik. Dia nak belajar kebaikan tu. Kerana saya selalu sebut baik. Sebab saya akan sebut baik sebab dia baik. Sebab saya diuji dengan isteri yang baik. Kalau puaka, lain cerita. Betul kan? Ikut engkau lah. Kenapa nangis? Kenapa buat mati hari ni? Tak lama kan? Ini cerita. Ini kebaikan. Sebab itu, dalam hidup ni saya cakap isteri saya, arwah isteri saya, dan saya cakap dengan isteri saya ni live ni, saya nak cari siapa? Saya hanya cari awak. Awak kena cari saya. Saya kena gembirakan awak. Awak kena gembirakan saya. Itu live. Tapi andainya satu ketika, maknanya jodoh ni tiada, tapi bukanlah jodoh itu pemutus kepada segala-galanya. Sebab itu kalau adat Melayu, ini bagi orang yang bercerai lah, kan dia katakan, ambil cara baik, pulang cara baik. Buah yang keruh, ambil yang jernih. Lepas tu yang sebenarnya yang tak benar. Ada sabar. Yang skrip ni aku follow skrip. Okey. Macam jauh tak nampak belakang. Lepas tu okey. dia pandai tackle saya jadi sebenarnya tak boleh. Okey. Jadi benda-benda tu maknanya kita kena faham bila Allah bagi kita syukur dan apa yang Allah bagi cuma kita kena hargai. Baik, macam Datuk Iswan kata dia memang bila mana hilang ni orang tanya saya tu, awak mesti balik lagi ke rumah arwah? Balik. Sebab itu ayah saya. Itu adalah atuk kepada anak-anak saya. Dan arwah ni didik kita ni dan dia didik saya dapat jadikan keluarga tu keluarga saya. Dan saya syukur bahawa Allah Taala isteri yang Allah beri ni dapat pula jadikan keluarga arwah tu keluarga dia sendiri. Masya-Allah. Jadi kalau raya saya balik rumah ni. Saya selalu tengok macam ni. Bila masa when saya bercerai kan saya fikir takkanlah tak ada benda yang baik dengan bekas isteri saya yang mengeluarkan 2 orang anak saya ni yang tak ada orang kata lagi kasih sayang saya. Betul. So kalau saya marah sebab dia jenis cemburu, dia jenis mengongkong saya, then kesiankan dia. Try to understand her part because she's insecure. Betul. As long as conscience kita ni clear that kita tak buat benda yang bukan-bukan, and then we have nothing to worry. Betul. But the problem yang I notice as Ustaz kan, dalam perceraian ni kita orang selalu menyimpan dendam dan amarah, ego semua ada. For a long time. And so we go to court. Court macam sekarang saya pergi mahkamah and spend sampai berapa ratus ribu bayar di mahkamah. When that money can go to
all kinds of charitable organisation. That waste. In the end dia kalah juga. Terpaksa bayar saya 25,000 balik. Because bawa mahkamah tentu bawa lah oleh saksi-saksi kan. Terbukti untuk saya menceritakan perkara yang benar. Betul pada saya terimalah benda-benda macam ni. So dalam hidup ni I always tell people, if you just let go and then be happy, is the best. Because you don't carry that weight atas diri you kan. Takkan hitam jadi putih. But then when you bring all these issue, you want society also to realise why is it important to have that sense of responsibility. Itu penting. Tanggungjawab. Dan hidup ni manusia cakap, Tuhan masuk kita bagi tanggungjawab lah kan setiap. So walaupun kita dah bercerai, tanggungjawab kita terhadap menantu-menantu masih lagi. I would send money. For example, nak raya ni kan, ni hantar bagi my ex menantu 2,000 kau belanja lah. Untuk apa anak ke. Lepas tu bila jumpa hari tu pun bagi juga. Untuk beli pakaian. Tapi kan Datuk, that relationship. Datuk ni kira macam one in a million. Hakikatnya yang berlaku dalam konteks sekarang ini adalah setelah berlakunya perceraian, ada yang sampai tidak membenarkan anak-anak untuk bertemu dengan bapa atau ibunya sendiri. Benci is not good. Dan if you can take that sikap, but you have to understand, I selalu fikir yang paling senang saya simple. Ketika kita jadi jenazah, tinggal segala-galanya atas dunia ni, kita tak bawa apa pun. Walaupun duit banyak mana, harta menimbun pun tak dapat kan, tak bawa kan. Tapi apa yang kita bawa adalah kebajikan di atas dunia yang kita buat. Lepas tu habis putuslah. So kalau tak buat, sayang. Kalau tak jalankan tanggungjawab tu, sayang. So a lot of problem issue yang kita tengok di negara kita ni is responsibility. Kan kita might bergaduh ni, tapi tanggungjawab tu kita jangan lari. Hantar anak pergi sekolah, benda apa is still there. Kasih sayang tetap, because kita semua akan tua. Esok anak kita akan jaga kita. So kalau kita tunjuk contoh yang tak baik, buruk and all that esok, itu yang kadang-kadang kita tengok mak bapak end up dalam rumah orang tua. Kadang-kadang anak-anak tak kisah, tak peduli, because why? Kadang-kadang ada segelintir pula sikap mak bapak jadi yang tak elok. Jadi the children lose respect. But how can your children respect you if you cannot carry this duty and you constantly hate your ex, laki-laki pun kan. So I think we cannot poison into anak-anak benda macam ni. Dah jadi kan benda ni, but then to move on. Saya melihat ni dua konteks pengalaman yang berbeza, Yana. Yang kalau daripada sudut Datuk let go, move on apa yang sudah berlaku dan memulakan kehidupan yang seterusnya, tapi pada masa yang sama menjaga kebajikan arwah isterinya. Dan Datuk, Ustaz pula, Ustaz tak let go. Ustaz masih lagi meneruskan hidup dengan kasih sayang arwahnya itu dan pada masa yang sama meneruskan hidupnya juga. Jadi dua kisah pengalaman yang cukup berbeza yang boleh dijadikan inspirasi bagi saya. Bercerai tiada. I mean, you have to understand, in every one of us, we have our own mission in life. Kita punya own lifestyle, cara kita and all that. So certain people wants to focus a lot on their career, on their work and all that. And some orang masing-masing ada macam-macam. Tapi at the end of the day, macam cakap tadi lah, tanggungjawab. And I cannot for once to see my ex-wife menangis, sedih. Because kalau dia sedih, Ustaz, nanti anak I pun susah sedih. So I want them to be happy. So what is another zero, another ringgit in the net to give someone to make happy? You have to understand, to be happy, untuk menjadi manusia yang happy, you have to make someone happy. When you make someone happy, you earn that respect back. Pertama kali orang yang kita buat gembira. Kita sedekah, tak kira wang ringgit lah, apa saja kita nak tolong, kita tolonglah. And apatah lagi ini bekas isteri kita and ibu kepada anak kita. I ask one question. I ask one very simple question, do you love your children? You do kan? Siapa bapa tak nak kan? So why can you give that peluang to the mother? No mother wants to be a bad mother. They all make mistake, macam juga suami. But give them the opportunity to change, to do ni and to be a good mother. And to be ni, to jagalah kan. Betul. Itu yang idealnya, indahnya kalau kita semua dapat berpaksikan benda tu. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana saya tengok tadi kan, dalam bincangan sebenarnya satu je. Dalam hal-hal juga pun, makna dalam rumah tangga, apa juga keadaan berlaku, sebenarnya kena memurnikan hati. Kena membersihkan hati, menjernihkan hati. Kalau hati tu baik, insya-Allah apa yang ada depan kita ni kita akan dapat urus dengan baik. Sebab itu Al-Quran sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau dalam hati kita ni ada perkara yang buruk,
perkara yang buruk tu akan lebih menyakitkan kita. Macam Siwan katalah. Jadi macam mana kita kena buang. Jadi kalau yang macam saya, saya punya ujian sebab kehilangan, saya kena belajar tu buang macam mana. Tapi kena mujahadah lah. Macam Datuk Syihwan, dia menjalankan semua tanggungjawab seperti mana kita. Cuma ini hal berkaitan dengan hati. Jadi maknanya dalam hati ni nak menguruskan dia bukan satu perkara yang mudah sebab kita tak boleh bohong diri kita. Tapi syukurlah macam ni lah, macam dekat luar sana. Kenapa sampai Datuk kata tak bagi nafkah? Sebab apa? Dia tak pegang pada 3 perkara. Selepas bercerai ataupun ni, dia ada perkara yang wajib kena buat. Nafkah, hadhanah, apa tu macam. Lepas tu perkara yang sunat, menyantuni bekas isteri. Sebab dia lama dengan kita. Kita hanya tengok keburukan dia. Kebaikan dia kita tak boleh tengok. Lepas tu yang ketiga apa? Iaitu berkaitan dengan perkara yang haram. Tak boleh kita menceritakan keburukan dan sebagainya. Benda-benda tu sebenarnya asas. Kalau orang faham, dia akan jadi macam Datuk Syihwan lah. Lagi satu kan Ustaz, saya perhati also kan. Selalunya dalam masalah perceraian ni is always about responsibility tau. Kan? Tanggungjawab. And this is issue yang kita kena address because when you take that responsibility to be to be in the marriage, then therefore lelaki for example kena jalankan nafkah dia, tanggungjawab dia, segala-gala benda as a husband, kan? Dan Islam dah katakan you cannot ask money daripada your ex-wife ke, minta dia because that's not how it is. It doesn't work, kan? So bila kita angkat kata baca tubuh nikah tu dan bersumpah dan segala apa semua, kita janji kan kepada Allah yang kita akan jaga sebaik-baik dan beri nafkah bagi apa. So these days a lot of people take things like that very easy. Lepas tangan macam tu aja. Ada setengah pula tu, harapkan makan hasil bini pula. Kan sampai bini tu terpaksa keluar segala-galanya, so that's why you notice benda-benda macam ni berlaku. That's why you notice a lot of people yang bertanggungjawab, and there are many people out there which I also salute yang bercerai suami isteri, wow, bela anak sampai pergi universiti, belajar, kahwin, and then they co-parent. And then they get married again after that, still jumpa sama-sama balik, gelak ketawa, no problem. And you can still be friends. Kan? Orang heran saya boleh bawa ex-wife pergi bercuti, begini, bukan duduk sebilik pun. Kan? Sit kan? Duduk dengan my mother. My mother pun dulu kata, engkau ni kan baik sangat, sampai isteri pun bawa kulu kilir. My mother kata, orang pun tanya-tanya, apa ni? Apa pasal anak engkau tu boleh angkut-angkut bini pergi cuti, pergi apa? Tak apalah salah. Kan dia mak, takkan bawa anak aja kan. So I want her to also have a bit of that, orang kata taste of life. Kan, because she has sacrificed, Ustaz, kan. Penting. That's why when there's love, like I said, in you, dalam hati tu, you will always try to do nothing but the best. So the most important thing dalam perceraian, I always tell people, kikiskan sifat benci tu. Yang sudah move on, and then look at your responsibility, apa yang boleh buat. Apa yang Datuk cakap tu memang sangat-sangat betul, Tuan Sugi. Kita nak cuba kikis rasa benci, rasa marah, apa yang pernah dilalui oleh kita bersama dengan bekas pasangan itu, mungkin masih lagi trauma, masih lagi susah dalam minda seseorang tak. Yang peliknya dalam Islam ni, kita sehari-hari kita baca Quran, mengaji, solat, semua kan kita dah tahu yang Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Simple, nak tampar kat dahi lagi ke? Nak tampar kat dahi ke, kan? God is forgiving, God is loving. So if God can forgive people's dosa sebesar-besar pun dia boleh ampunkan, ini kan kita. Because we are human being, we all make mistake. Saya pun buat kesilapan juga, which also saya menyesal. Everybody make mistake. But it comes a time you have to put everything in the past. But what is most important now is tanggungjawab kita terhadap anak-anak kita, isteri kita, menantu kita, ipar kita, and all that. And believe me, there's so many orang yang ada ipar lama dah bercerai pun, menantu jaga ipar, ada yang menantu jaga bapak mertua sampai mati, anak sendiri tak jaga ni, menantu jaga. Those people I like really salute, because dia ambil mak bapak mertua ni macam bapak dia sendiri. Bapak dia dah meninggal ni, jaga pula bapak mertua ni. Anak-anak sendiri pun tak mampu. They are people like that. So that's why I always ask people like, tak nampak ke? Buta ke mata korang, kan? Siang malam masih nak bergaduh. Turun naik mahkamah. Oh, I went through that. Like relative. Sebab manusia buang masa. Sebab itu saya sebut tadilah. Kalau kita ni hidup nak cari puas hati, dia tak sampai ke mana. Sebab itu hidup ni macam Datuk Syihwan kata lah, kita kena cari ubat hati. Bila ubat hati, mana kita bukan hanya dapat merawat diri kita, kita akan dapat merawat apa yang ada sekeliling kita. Itu caranya untuk kita melepaskan marah yang kita ada, geram dendam yang kita ada ni. Kita kalau cari puas hati, sampai bila nak cari puas hati? Hari gaduh, besok gaduh. Kita kalau gaduh lagi kita 15 tahun dah gaduh. Ni, naik kot turun kot. Saya, duit saya habis, I cakap itu
terang you don't believe, okay? I spent 300,000 on legal fee alone for the sue and defamation. 300,000 you tell me that money, hey, I have no problem. I have 9 restaurant income to pay for that. Tapi orang yang saman I tu macam mana dia pula? Mampu ke? Kau ada ke? Kan ni nak cakap. It's such a waste. I rather take that money masuk dalam tabung apa tahu? Untuk cucu I pelajaran dia. But in the end, siapa yang kaya? Lawyer. Lawyer. Kan? Pula pakai macam lawyer. You keep signing check. You keep signing check. And then you go to court, you waste so much time. When the time yang kita pergi court tu, you can spend the money to do so many things. So that's why today we see a lot of society doing that. Yang kaya lawyer lah. Okey. Lawyer lah. Aku ni lawyer buruk, tak dapat duit lagi. Tapi Ustaz, mungkin saya boleh tunjukkan. Betul dah. Ustaz, realitinya Ustaz hari ini. Tadi saya sempat berborak dengan Ustaz dekat dalam bilik makeup. Ustaz berkata yang sewaktu arwah meninggal, separuh daripada jiwa Ustaz pun seperti meninggalkan Ustaz. Kan? Realiti ni hari ini bagaimana Ustaz mendapatkan kekuatan itu untuk mengubat hati Ustaz pada masa yang sama meneruskan kehidupan Ustaz. Dia pandang bini baru dia lah. Bini baru muda, cantik je dia. Tapi tak sebegitu kan kisah Ustaz. Jangan tidak move on lagi. Baik, pertama kita kena faham satu, ujian datang kepada kita satu. Kedua, apa yang Allah beri kepada kita itu yang terbaik. Saya pegang tu saja. Lepas tu Allah gantikan isteri yang baru dan alhamdulillah mungkin ada sikit sana yang kekurangan, itu tugas kita mendidik. Yang keempat, makna yang dah pergi itu memanglah dah pergi. Kadang-kadang kita memang rindu dan apa sebenarnya. Dan yang kelima, saya selalu mohon kepada Allah, Allah ampunkan dia dan mudah-mudahan Allah ampunkan diri saya dan saya minta kepada Allah Taala mudah-mudahan Allah beri rahmat dekat rumah tangga saya sekarang. Itu saja yang saya, itulah yang saya ada. Sebab muda ni berapa umur dia? Lebih kurang sekarang ni 30 tu. Dah kahwin belum? Dah kahwin saya lah. Tak sebelum tu. Sebelum tu belum kahwin. Ustaz dapat anak dara lah. Iyalah, nak macam mana? Ya Allah, ya Allah. Kenapa Datuk? Nak cari jodoh ke Datuk? Dah jadi Datuk. Itu yang bersyukur. Saya yang datang semua janda. Semua second hand cari air. Janda tak apa, berpengalaman. Ada. Okey, kejap. Datuk. Rahmat. Amin. Datuk, Ustaz, memang sebenarnya banyak yang kita nak banyak yang kita nak sembang lagi kan, Sugi. Tapi macam yang Datuk cakapkan tadi, bukan sahaja tanggungjawab, tetapi kita kena faham yang memaafkan itu juga penting. Sebab segala yang kita ada dalam dunia ni, termasuklah diri kita, nyawa kita ni adalah pinjaman. Tidak kiralah apa agama sekalipun, itu yang kita kena faham. You see, a lot of people who have a lot of happiness dalam diri dia are the people who are very forgiving. Because when you forgive and you put that aside, there's nothing more on your shoulder. You just move on and you continue to do good things. I mean, like Om Putih kata, there's always silver lining lah. Di setiap kejadian ni, ada yang ujian kita lalui. Life is a challenge. Life is also one huge sacrifice. Every day in our life, kita melakukan pengorbanan. Orang selalu ingat berkorban Hari Raya korban aja. Masuk korban tu punya luas lah. Macam potong lembu, potong kambing kan. Time ini kan. Tapi berkorban dah apa saja. So that's why kita notice orang-orang manusia yang banyak melakukan pengorbanan, mereka juga tend to be a bit more matured. I would say a bit more bijaksana as well, wisdom, because they understand. So when you look at it, saya Om Putih kadang-kadang ignorant is bliss. For they have not seen what we have seen. Kan jauh berjalan, luas pandangan. Betul. Lama hidup, banyak dirasa. Ustaz dapat 2 kali rasa. Saya sekali je Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Syukur. Ustaz sempat Allahu Akbar, syukur dah Ustaz. Dia kan Ustaz ni pula Allahu Akbar. Saya pun dapat sekali je Ustaz kahwin nak rasa. Okey, baik. Mungkin lepas ni Datuk Chef boleh buka di akaun Instagram mencari jodoh. Lelaki puja. Okey, baik. Kita pun dah sampai ke hujung perbincangan kita kan. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan juga sebenarnya bagaimana untuk kita masih lagi mengekalkan hubungan baik kita, tidak kiralah dengan pasangan kita yang sudah pergi ke ataupun yang masih lagi ada tetapi sudah bercerai hidup. Bagaimana caranya untuk kita meneruskan hidup dan menjaga juga hubungan yang masih ada? Baik, pertama, bismillahirrahmanirrahim, kita bersyukur. Sebab ini semua anugerah. Yang kedua, segala ujian tu Allah akan bagi penyelesaian. Yang ketiga, bersabar. Yang keempat, kena banyak doa. Dan yang kelima, kita kena rahmati diri kita dan merahmati orang yang di sekeliling kita. Wallahualam. Okey, baik. Dan mungkin Datuk Chef Wan pun boleh berkongsi. Banyak yang Datuk dah kongsikan. Saya pula ketika penceraian tu, satu saja saya cakap. Okey. Saya exercise a lot of sifat
kasihan. Kasihan mengasihi. So bila ada sifat compassionate and empathy, it's easy for you to do so many things. For example, walaupun dah bercerai, kita masih beli baju raya, masih kemaskan dia, masih beli handbag, masih beli gencu, masih beli lipstick, masih bagi makan, masih datang ke rumah tengok lansi dah buruk nak ganti, tengok kursi buruk nak ganti. Engkau ni duit raya ni, ini 3-4 bulan sekali bagi duit beli kain baju, beli lansir, beli baju tudung, beli macam kita ada bini lah tapi tak duduk serumah kan. So you know, Tak rasa rugi ya? tak ada. Nak rugi macam mana sih? Saya dapat dua dapat satu. Yang cantik, your ex-wife sampai orang kata, wah, ex-wife Syahwan datang wedding, pakai baju macam Puan Sri. Siapa pula yang dress her up pula kan? So the moral story here, you know, even she's, orang kata kita punya bekas lah kata ini kan, but you know, she continue to have, orang kata, a happy life. Sampai saya pernah cakap dia, you kahwin lah, cari jodoh kan, dah tak jodoh dengan I. Sebab ini dah banyak tahun kita bercerai. Kalau you kahwin, I will sponsor all the wedding. I hantar you pergi honeymoon semua. I bagi you duit lagi. Dia kata tak nak lah. Nanti nak cari nanti ada ke orang nak bagi I 5-6 ribu sebulan macam you ni. Kan? Dengan awak, saya duduk rumah goyang kaki je dah terima bulan-bulan. Sign voucher je kata dia kata macam tu. Senang betul. Next plan. Next plan. Tapi kan, Datuk, di hujung perbincangan kita ni kan, Sugi, apa yang Datuk katakan tadi tu kan adalah kasihan. Kasihan ni sebenarnya yang mungkin dah tiada. Kasih dan kasihan. Dan kasihan ni tidak kira dah bercerai ke tak bercerai ke, yang masih lagi berkahwin pun perlu ada rasa kasihan. Dalam agama itulah bila kita baca tafsir Quran, kita belajar pergi syarahan, itu jugalah cerita hukum talak ke apa kan. That's why religion is so important, especially macam Al-Quran kita mengajar manusia. Saya ni bukanlah orang warak macam ustaz ni. Bolehlah dia basic-basic. But I believe in good principle. Saya pun ada buat kesilapan in my life kan, but then I try to cut down apa yang ni, belajar, learn, the rest I just move on. Saya ni mudah nak senyum, mudah nak happy. Orang kata, Syahwan nampak muda kan, repair sikit ustaz kan. Macam ustaz boleh tak ustaz? Boleh. Kita dapat energi positif daripada Ustaz. Ustaz lagi besar daripada I. Ini benar bersalin ustaz? InsyaAllah. Okey, Datuk, Chef Wan, sudah ada proposal. Oh ya ke? Dah ada ustaz. Maya Muhammad, Datuk Chef Ridwan kahwin dengan saya je lah. Saya anak dara lagi tapi muda sikit dari Datuk. Datuk nak berkenalan tak? Oi, lama dia tunggu tu. Muda sikit je kata dia pasal saya ni. Nanti kami tolong Chef Datuk. Okey, tapi apa pun Datuk dan juga Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini. Boleh saya katakan yang pengalaman ataupun dalam bahasa Inggeris orang kata experience is the best teacher. Yes, it's the best lesson. It's the best lesson, definitely. Yeah. And always, you know, try to move on and stay happy. And you remember, you cannot be happy if you don't do all the right thing. Betul. In life, kan? Dan sekarang ni saya sedih, Datuk. Kenapa tu? Saya sedih sebab perbincangan kita dah habis. Banyak sedih. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Chef Wan, kepada Ustaz Jazlan. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan juga orang kata motivasi yang boleh diberikan kepada pasangan, tidak kiralah yang masih bersama ataupun yang sudah bercerai. Ustaz, maaf Ustaz, saya gurau Ustaz. Minta maaf ni kan, kita derhaka dengan Ustaz ni. Okey, terima kasih.